Untuk berlaku adil itu susah, tetapi tidak mustahil. Memang susah, tapi tak mustahil. Itu sebab jangan jadi ketua. Tu belum cerita lagi, ketua rumah tangga pun termasuk. Apatah lagi banyak rumah tangga ni. Katalah dia ada 4 rumah tangga. Kena tanya. Kan orang perempuan? Betul tak? Kan? Jadi makna kata orang perempuan senang masuk syurga. Orang lelaki lambat masuk syurga. Sebab banyak tanggungjawab dia. Orang lelaki banyak roblok, orang perempuan tak ada roblok. Orang perempuan 4 aja Nabi kata. Jaga solat, jaga puasa. Dan satu hadis Nabi sebut, jaga solat, jaga puasa, jaga maruah diri, jaga maruah suami, taat perintah suami. Jaga 4-4 ni, masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Tak nak ke? Nak ke tidak? Nak pun. Nombor 1, nombor 2 tu senang. Solat, puasa boleh lagi. Jaga maruah diri itu kadang-kadang. Jaga maruah suami. Diburukkan suami pak kakak orang lain. Itu tak apa lagi. Yang nombor 4 tu, taat perintah suami. Faham? Mulai hari ini orang perempuan berikrar dan berazam untuk taat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak ucapkan utamanya kepada Tuan Pengerusi Surau Bandar Shah ni. Begitu juga Yang Berhormat Datuk Seri Fadilah yang sudi hadir pada malam ini bersama-sama. Itu juga pemimpin-pemimpin tempatan yang lain yang berserta hadir, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Tajuk yang telah diamanahkan pada saya malam ni, pemimpin yang adil. Hari 2-3 hari ni tajuk pemimpin je. Tak tahu kenapa. Kan? Di Seri Aman bagi tadi, Rasulullah SAW pemimpin sepanjang zaman. 2 hari lepas kuliah subuh, pemimpin kecemerlangan pemimpin yang cemerlang, macam itulah, kepimpinan cemerlang. Jadi tuan-tuan, kita selalu dengarkan pantun, kalau nak cari tempat memandi, yang pertama Teluk, kedua pantai. Kalau nak cari pemimpin negeri, yang pertamanya elok, keduanya pandai. Gitu kan? Kalau nak memilih cincin, biar sesuai ukur di jari. Kalau nak memilih pemimpin, biarlah orang yang tahu dan kenal diri. Macam tu. Mana dia sedar diri dia. Kan? Kapal anjiman dari Cina, serak muatan si kayu jati. Amal dan iman, biarlah sempurna, tidaklah jadi sesal di hati. Baik-baik belayar malam, arus deras karangnya tajam. Cari-cari malim yang faham, di situ banyak kapal yang tenggelam. Simpan barang di atas lampin, sambil digulung bersama kain. Jika amanah jadi pemimpin, tentulah tenang lahir dan batin. Maksud tu, mendalam tu, kan? Mendalam maksudnya tu. Tapi nak memberitahu, kita semua kena muhasabah diri. Bukan hanya pemimpin, sebab kita semua adalah pemimpin. Termasuklah pemimpin rumah tangga. Yang belum kahwin pun memimpin. Memimpin rumah tangga, mak ayahnya, keluarganya. Memimpin. Kemudian bila kata amal dan iman sempurna, sebab tak ada cara lain. Kena ada amal, kena ada iman, baru boleh hidup kita ni dapat disempurnakan.
Begitu juga ada kata cari-cari malim yang faham. Kan di situ banyak kapal yang tenggelam. Dia kata maknanya kalau orang buat kerja tanpa memahami, kan, maka banyaklah yang akan tenggelam. Dan Nabi pernah sebut salah satu tanda-tanda akhir zaman adalah urusan umum diberikan kepada mereka yang bodoh. Orang yang tak tahu apa-apa, yang tu dia bagikan amanah. Itu tanda-tanda akhir zaman. Dan bila kita amanah menjadi pemimpin, insya-Allah tentulah tenang lahir dan batin. Telah diceritakan Fudail dari Atiyah dari Abu Sa'id, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat dan yang paling dekat tempat duduk darinya, yang paling dekat dengan Allah tempat duduk dia, adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci Allah pada hari kiamat dan paling keras siksanya adalah seorang pemimpin yang zalim. Hadis riwayat Ahmad. Atas dunia mungkin boleh lepas, kan? Buat zalim dekat orang, kenakan orang, menaik orang, insya-Allah atas dunia. Tapi dalam kubur akhirat tak boleh lepas. Dunia sementara sifatnya, apatah lagi yang ada di dalam dunia. Daripada hadis ni, yang pertama, bahagian yang pertama memberitahu orang yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan paling dekat duduknya dengan Allah adalah pemimpin yang adil. Adil ni bukan sama, tapi adil ini meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Ada 3 orang anak, seorang universiti, seorang tingkatan 5, seorang tadika. Kita bagi RM50 seorang sebulan. Itu maknanya sama, bukan adil. Budak tadika dapat RM50 sebulan, memang dia belanjakan kawan dia makan gula pagi pagi petang. Kan? Jadi adil ni letakkan satu kena pada tempatnya. Berbeza bilangan sesuai dengan keadaan. Begitu juga kedua, pemimpin yang adil adalah satu daripada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di akhirat nanti. Tak ada naungan selain daripada naungan Allah, ada 7 golongan. Salah satunya pemimpin yang adil. Ketiga, dalam syarah Muslim disebutkan bahawa imam yang dimaksudkan tadi, kan, adalah orang yang diserahkan padanya urusan dan masalah umat Islam. Maka ini termasuklah definisi imam ketua ini kepada pegawai dan pemerintah. Dalam hadis Sunan Tirmizi, imam yang adil disebut sebagai golongan terawal mendapat perlindungan di padang mahsyar kerana kepentingan dan faedahnya kepada orang ramai. Bila adil, manfaat orang ramai pun akan terjaga. Itu maksudnya. Dan keempatnya, keistimewaan ini hanya diberi pada mereka yang adil dalam perkara diamanahkan, sama ada mereka itu khalifah, imarah, hakim, ketua jabatan, pegawai kerajaan, penjaga anak yatim, juga dalam perkara yang wajib ke atasnya, termasuklah keluarga dan lain-lain. Asal nama ketua, termasuklah ketua lorong. Jangan cakap ketua kampung, ketua kaum, ketua lorong, ketua jalan. Kadang saya dipilih tu. Yang jaga lorong ni, jaga lorong ni. Jaga, aku jawatan aku tak penting. Tak, tetap kena tanya. Sebab dia tak rasa tak penting, dia tak buat. Sudahnya ketua buatkan untuk dia. Akhirat so kena tanya tak? Kena tanya. Nama ada. Dalam carta organisasi kemain lawa lagi tempah. Minta sponsor daripada YB. Nama menyala nama dia. Kan? Tapi kerja tak buat. Alah, jawatan biasa-biasa je. Bukan masalah biasa. Masalahnya amanah yang datang bersama. Kemudian Ibnu Hajar menyatakan imam yang dicintai Allah dalam hadis ini adalah orang yang mempunyai tanggungjawab terbesar mengendalikan urusan umat Islam dan beliau berlaku adil padanya. Dan begitu juga orang yang paling dibenci dalam hadis ini disebutkan adalah orang yang pada hari kiamat paling keras siksaannya, iaitu untuk pemimpin dan penguasa yang zalim. Maka setiap kita yang diberikan amanah dan tanggungjawab menguruskan umat, jangan sekali-kali berbuat zalim dan tidak melaksanakan amanah yang diberikan atau berlaku cuai melaksanakannya, antaranya terlibat dengan rasuah, pecah amanah, pengadilan terpilih, bersifat perkauman dan lain-lain lagi. Itu sebab Sarawak dia ketat, tak boleh masuk kalau pencamah-pencamah yang memainkan sentimen perkauman. Sebab kaum yang paling banyak sekali dalam Sabah Sarawak paling banyak sekali. Kan? Lebih 30 suku kaum.
Kan? Jadi kalau dilaga-lagakan, memang tak boleh, bahaya. Itu sebabnya tak boleh bersifat berkauman, melaga-lagakan dan sebagainya. Semuanya perlu dihormati. Ada sebuah hadis sahih yang menyebut tentang tadi 7 golongan yang mendapat naungan Allah, yang mana tak ada naungan selainnya. Apa dia? Yang pertama, 7 golongan dapat naungan Allah ni. Nombor 1, pemimpin yang adil. Itu nombor 1 disebut. Pemimpin yang adil. Yang kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah. Yang kedua, habis sebut. Yang ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Keempat, orang yang berkasih sayang, bercinta, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Datang dia jumpakan kawan dia ni kerana Allah, sayang dekat kawan dia kerana Allah, sayang jemaah ni kerana Allah, balik kampung kerana Allah. Ya. Kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya, tapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Bukanlah bermakna perempuan yang buruk dan miskin boleh. Kalau cantik dan kaya pun ditolaknya kerana Allah, yang buruk dan miskin lagi tak selera. Faham? Jangan salah ertikan kenyataan ini. Yang keenam, orang yang bersedekah tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Maksudnya merahsiakan sumbangannya. Tapi kalau bagi tunjuk ke orang dalam media sosial, boleh tak? Boleh. Boleh, tapi dengan niat. Niat apa? Niat dia untuk menunjukkan ke orang, mudah-mudahan orang lain pun ikut sama. Okay, Assalamualaikum. Jadi saya ni sumbang ni, tak semua pun sama-sama kita bantu. Macam tu, dia nak mengajak orang lain. Okay. Contoh. Jadi, mana kata, kalau kamu memberi, dengan itu menjadi contoh baik, kamu tunjuk orang tu jadi contoh yang baik, maka itu baik bagi kamu. Tapi kalau kita bagi, kita tak cerita dengan orang, kita rahsiakan sumbangan kita, itu lebih baik bagi kamu. Kan? Kita ni terbalik, kan? Bagi sumbangan, kalau bagi 500,000, cek besar dinding. Keluar surat khabar ke depan. Kan? Media sosial heboh, dalam TV berita keluar ke depan. Tapi ada orang memang kena tunjuk. Sebab kalau tidak, tak tahu peruntukan tu pergi mana. Kan? Macam Ustaz Abid Liu tu. Kenapa tunjuk? Sebab orang bagi sumbangan kat dia. Jadi dia kena tunjuk. Kan? Ini semua ikhlas lah. Ni mana kita tahu hati dia. Contoh bagi borang. Sumbangan, contohlah katalah surau ni nak buat apa. Apa lagi surau ni nak buat? Saya cakap. Cuba sebut. Malam ni paling sesuai sebut. Nak apa? Saya cakap. kan? Contoh katalah kan. Nak tambah toilet ke apa ke, contohlah kan. Okay, kita pun umum, siapa yang nak bagi borang. Orang Malaysia ni dia pelik. Kalau nak ikhlas tu kan, kalau RM1, insya-Allah hamba Allah. RM1 hamba Allah. RM2 hamba Allah lagi, RM5 hamba Allah. Kalau kau tulis 1,000, nama, nombor IC, nombor telefon, pelepasan cukai. Siap kan. Terbalik, patutnya lagi banyak, lagi rahsia. Kan? Yang sikit tu tulis nama. Nama penuh dengan nombor rumah, beritahu. Sebab nak beritahu betapa ikhlas dia. Contoh kan. Iya. Tuan-tuan jangan tengok orang tu bagi 100. 100 dia bagi. Orang ni bagi RM1. Dia bagi RM1, dalam poket tinggal RM2. Okey tu dia bagi 50% daripada apa yang dia ada itu. Kan? Kadang orang kaya, dia bagi 100, dia tak rasa apa. Dia 100 tu rasa macam RM1. Macam tu lah. Kan? Ya tuan-tuan. Dan yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian, tapi basah pipinya dengan air mata kerana mengenang dosanya kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari. Maka hadis ini diriwayatkan sahih oleh jumhur ulama. Dan ulama berpandangan bahawa nilai 7 disebut bukanlah bermaksud hanya 7 golongan ini, tapi dia tidak terbatas. Ada juga golongan-golongan yang lain mendapat naungan Allah. Ada lagi yang bakal mendapat naungan Allah maupun syafaat daripada baginda Rasulullah SAW, seperti disebutkan dalam hadis-hadis lain, namun ini tidak termasuk dalam kategori 7 ini. Tapi apa yang kita nak cerita kali ini adalah tentang pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini membawa maksud seseorang memiliki kekuasaan seperti raja, presiden,
Perdana Menteri, Menteri, Wakil Rakyat atau apa-apa juga jawatan dipegang, Pengurusi Persatuan Penduduk, KRT, Ketua Kelas, Ketua Tingkatan, semua sebut ni. Semua, dan adil ini pula adalah mereka yang ikut dan patuh kepada syariat. Setiap jawatan dipegang itu dilaksanakan dengan baik dan tidak berat sebelah. The state of being whole and undivided, bersifat menyeluruh dan tidak berpilih kasih. Adil itu pula apabila satu perkara diletakkan pada tempatnya, tidak melanggar atau melampaui batas dalam setiap perkara. Keadilannya termasuk dengan menegakkan hukum telah Allah tetapkan, menjalankan setiap peraturan dan hukuman dicipta dengan baik dan saksama serta tidak zalim terhadap masyarakat. Janganlah zalim. Kan? Jika ada hukum atau undang-undang yang tidak dilaksanakan dengan baik, itu tidak termasuk dengan adil. Jika ada kesalahan yang sengaja dibutakan, itu juga tidak termasuk dengan keadilan. Adil itu apabila setiap perkara diletakkan di tempatnya, tidak kiralah siapa yang terlibat. Untuk berlaku adil itu susah, tetapi tidak mustahil. Memang susah, tapi tak mustahil. Itu sebab jangan jadi ketua. Tu belum cerita lagi, ketua rumah tangga pun termasuk. Apatah lagi banyak rumah tangga ni. Katalah dia ada 4 rumah tangga, kena tanya. Kan orang perempuan, betul tak? Kan? Jadi makna kata orang perempuan senang masuk syurga, orang lelaki lambat masuk syurga sebab banyak tanggungjawab dia. Orang lelaki banyak roblok, orang perempuan tak ada roblok. Orang perempuan 4 aja Nabi kata. Jaga solat, jaga puasa, dan satu hadis yang sebut jaga solat, jaga puasa, jaga maruah diri, jaga maruah suami, taat perintah suami. Jaga 4 ni, masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Tak nak ke? Nak ke tidak? Nak pun. Nombor 1, nombor 2 tu senang. Solat, puasa boleh lagi. Jaga maruah diri itu kadang-kadang. Jaga maruah suami, diburukkan suami pak kakak orang lain. Itu tak apa lagi. Yang nombor 4 tu, taat perintah suami. Faham, mulai hari ini orang perempuan berikrar dan berazam untuk taat segala perintah suami. Bantulah suami jadi adil. Boleh? Taat, boleh. Mulai hari ini taatlah segala perintah suami. Boleh? Saya nak orang perempuan jawab, boleh ke tak boleh? Boleh tak? Tengok, itu tak saya tanya boleh ke tidak. Tengok dia jawab macam-macam, nampak tu. Saya tanya boleh ke tak boleh, itu je saya tanya. Faham ke tak faham? Faham. Boleh ke tak boleh? Dia tak sebelah suara tu. Macam inilah saya betulkan balik. Taat perintah suami yang baik sahaja. Orang perempuan boleh? Orang lelaki saya tanya, kahwin baik tak? Yang tak jawab ni semua bini dekat belakang. Okey. Jadi yang penting apa yang kita buat, jangan lupa lillahi ta'ala, kerana Allah. Memimpin kerana Allah, buat apa pun kerana Allah. Termasuklah kahwin. Berapa ramai dalam majlis perkahwinan kita tanya budak-budak, kenapa? Imam nak nikahkan anak-anak muda ni tanya, kenapa kamu nak kahwin? Yang seorang tu dia cakap, mak ni bising. Memang mak bising. Masa bila mak tak bising? Mak memang bising je. Bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Kahwin muda. Bila nak kahwin? Bila nak beranak? Memang dia bising je. Bila dah beranak, lelaki je anak kau. Bila nampak anak perempuan? Nampak anak perempuan, beranak je kerja kau. Salah juga beranak. Yang seorang tu kenapa nak kahwin? Kawan-kawan habis kahwin dah. Yang seorang tu kenapa nak kahwin? Saya seorang je tinggal belum kahwin. Kenapa nak kahwin? Umur banyak dah, bila lagi nak kahwin? Yang seorang, kenapa nak kahwin? Saya geram nak tengok perempuan tu lagi teruk. Susah nak jumpa lelaki yang jawab, kenapa kamu nak kahwin? Saya nak kahwin kerana Allah. Susah nak jumpa. Biasanya lelaki yang jawab kahwin kerana Allah ni, biasanya lelaki yang dah kahwin. Faham maksudnya? Jelas. Alhamdulillah. Lelaki dah tak ada. Lelaki yang kahwin, dia tak ada jawapan lain ni. Itulah jawapan. Orang perempuan kena ingat.
Yang marah-marah ni hukum Allah, bukan dibuat-buat. Lepas ni memang imam dapat mesej, jangan ajak dah sama serbat ni, menghasut dia. Kan? Jadi sebenarnya miliki sikap belas kasihan, penyayang dan prihatin kebajikan masyarakat adalah merupakan bukti ketertinggian iman. Menentukan dan memilih pemimpin adalah perkara penting dan menjadi kewajipan. Sejarah Islam membuktikan apabila wafatnya Rasulullah SAW, maka seorang khalifah terus dilantik menjadi pemimpin bagi menggantikan baginda. Dalam kajian yang dilakukan, kepimpinan yang berwibawa dianggap paling berkesan kerana mampu membuat perubahan dan pembaharuan kepada masyarakat. Dengan demikian, tanggungjawab sebahagian besar pemimpin untuk membuat perubahan dan pembaharuan positif kepada masyarakat dapat merasai denyut nadi kesusahan masyarakat. Pemimpin juga mampu mendengar, melihat, merasai denyut nadi rakyat, terutamanya masyarakat di luar bandar. Masyarakat sebahagian besarnya terdiri pada petani, nelayan, penarik beca, penoreh getah, golongan berpendapatan rendah yang mengharapkan pemimpin yang mampu mengubah nasib mereka. Jadi makna kata, kena dengar. Kalau kena kutuk, kena sabar. Jadi pemimpin package. Dia bukannya puji-puji aja, dia sekali dengan kutukan. So kutukan tu kena sabar. Paling konyang dapat kutuk Perdana Menteri, itu paling konyang tu. Siapa-siapa jadi menteri dia akan dapat. Tinggal tak tertanggal, dia cuping telinga dia. Tu sebab jangan minta-minta, dah dapat, macam tu lah dia. Jadi wakil rakyat sama je, ahli parlimen, wakil rakyat sama, dia akan bantai. Ketua kampung, kenyang. Ketua kampung masa kat depan kita bukan main. Assalamualaikum tu, bukan main. Salam cium tangan berjilat ni, jangan main-main. Depan kita, belakang dia balon macam-macam, dia bagi macam-macam, dia marah macam-macam. Tak berguna punya ketua, apa benda mati lagi baik. Semua cakap. Maka kena sabar. Jadi pemimpin ni 5 perkara. Sabar, syukur, tawakal, redha, ikhlas. Ikhlas tu kemuncak dia. Sebab apa ikhlas? Ikhlas, kita mungkin tak nampak apa balasan untuk kita, tapi kita tahu, yakin Allah akan beri balasan yang terbaik untuk kita. Itulah kemuncak dia, ikhlas. Kan? Macam ceramah malam ni, saya pun tak tahu bayar berapa. Saya tak pernah ambil tahu. Betul. Saya yakin ada. Habis saya tak tahu berapa. Macam tu. Macam tu lah. Jadi senang. Kan? Saya pernah pergi ceramah dekat tempat Datuk Fadilah ni. Pernah lah. Dia tanya berapa orang datang? Datang 3 orang. Setiap seorang dapat. Rugi betul aku tak cakap ramai. 3 je sebut. Rugi betul. Rezeki. Itu rezeki tu kan. Rezeki. Ya tuan-tuan, saya ni tak kisah. Jangan kata saya demand, tak ada mana Samsul Debat demand, mana ada. Ada setengah penceramah tu, tak ada 5,000 tak datang. Saya bukan macam tu. Tapi kalau bagi saya ambil. Tu terang cakap. Rezeki jangan ditolak kan. 1,000 pun saya datang. Yang RM50 pun saya datang. Tapi itulah sekali tak datang lah lepas tu. Agak-agak Sarawak jauh. Berarti ingat saya kena masa sebelum PKP tu, kena ceramah dekat Seri Aman. Masa tu jalan Pen Borneo belum siap lagi. Ya Allah, istighfar saya sampai sana. La ilaha illallah, ya Allah, ya Allah. Kenapalah jalan yang macam ni? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bulan puasa pula tu. Sampai sana terus berbuka. Tahu apa dihidangkan tu Sen? Obor-obor. Saya bukan makan obor-obor ni, saya kata. Kan? Lepas tu bubur pedas Sarawak. Sampai Isyak tak jumpa pedas. Kan, sebab Negeri Sembilan dia punya pedas lain. Pedas betul kalau Negeri Sembilan kan. Tapi makan dah sikit. Balik dan perjalanan balik tu zikir sekali lagi. Zikir. Sampai dekat mi kolok mangkuk merah tu 3 mangkuk aku balun. Punya laparnya. Kan. Itu dia. Jadi mari kita ubah. Walaupun kita berada di atas, kita sebagai pemimpin, kita ingat nasib. Kalau kita jadi mak ayah, kita tengok anak kita. Mana yang maksudnya macam tu juga sama. Jadi ketua keluarga memang sama macam Perdana Menteri. Dia kena buat mesyuarat kabinet dia juga. Dia kena panggil dia sini macam mana keadaan anak ayah hari ini. Betul. Sebenarnya tu yang kita kena ingat. Musyawarah dan keluarga kena ada.
Anak ada seorang tu dia lembab sikit belajar. Itulah maksud dia tadi. Ada golongan yang tercicir, tertinggal. Jangan biarkan. Jadi dengan ini ayah luluskan peruntukan sebanyak RM300 untuk tuition. Macam tu lah ayah. Peruntukan tak ada bang. Keluarkan duit SB mak kau. Macam tu. Duit mak dia juga yang kena. Contohlah kan. Jadi mak dia kata macam tu juga. Apatah lagi pengurusan yang lebih besar. Tak boleh urus sebuah negara. Maka dia memerlukan kepada rangkaian pasukan yang hebat untuk jaga. Supaya tidak ada golongan yang tertinggal. Itu sebabnya kalau saya lah Menteri Pelajaran. Kalau saya. Kan kasihan kan. Sebab saya paling sedih waktu PDPR tu. Waktu PDPR. Yang mula-mula nak dijalankan tu. Saya buat forum. Saya ingat salah seorangnya adalah wartawan Awani Sarawak. Lepas tu kita bertemu bual tanya. Rupanya ada yang masih ada di kawasan pedalaman. Yang kena masuk dalam hutan nak ambil signal. Nak jawab. Nak buat latihan. Nak baca WhatsApp aja. Kena tidur dalam hutan. Esok tu bawa balik rumah. Saya pergi ke Sabah tu ada yang tertinggal masuk jalan. Ya Allah lagi teruk. Sini okey saya kat. Sana jalan pun tak ada. Jalan pedalaman dekat kawasan kampung tu. Gravel pun tak ada. Apa pun tak ada. Terbelah-terbelah jalan dia tu. Terkejut saya tengok. Lepas tu bila saya kalau video masuk. Dah bergaduh dia sama dia. Ni salah kerajaan dulu. Ni orang salah orang sekarang. Bergaduh dia. Wah kita nak suruh settle kan tu. Sampai kan ada orang. Kena dukung anak jenazah anak dia tu berbatu-batu jalan keluar sebab van jenazah tak boleh masuk. Bayangkan masih ada. Bayangkan. Di dalam segi tu kalau saya Menteri Pelajaran saya umumkan dengan ini saya umumkan selaku Menteri Pelajaran contoh. Jangan risau saya tak tanding. Ini contoh. Saya masukkan skim pinjaman buku teks. Kita gantikan dengan skim pinjaman tablet. Setiap tahun daripada darjah 1 sampai tingkatan 5 semua ada tablet semua satu. Hak milik kerajaan. Dalam tablet tu dah siap install buku teks. Tak adalah budak tu buat buku banyak-banyak lagi dah. Dalam tablet dah ada. Hari Senin dengan Khamis cikgu disiplin akan semak tablet dia. Satu game satu rotan. Dia install game kena rotan. Macam tu. Cikgu-cikgu boleh update latihan dekat dalam tu folder. Kelas jangan lupa buat latihan sebelum tengah malam ni. Buat dekat dalam folder nombor 1 sebelum tengah malam email kat saya. Steady. Dan begitu juga saya arahkan Suruhanjaya Komunikasi Multimedia berbincang dengan Kementerian Penerangan sebagai tempoh selewat-lewatnya. Pada tahun Januari 2023, Wi-Fi percuma pada setiap taman-taman perumahan dan kampung-kampung termasuk Sabah Sarawak. Macam steady kan. Ni cakap orang boleh dapat jawatan. Kan? Tapi hakikatnya memang susah. Kita ni orang yang mentadbir pun susah, orang ni pun susah. Kena sesuaikan dengan keadaan semasa. Itu sebabnya kadang banyak kan dipertikaikan. Macam mana nak adil? Kita bercakap dulu sebelum kita buat. Kan? Kadang ada orang dia berani bercakap, kita akan buat ni, kita buat ni. Contohnya kata, aku kalau ada duit ni aku akan buat ni, aku ada duit aku buat ni. Memang kita boleh cakap. Kita cakap orang tu ada duit RM10,000. Kita kata kalau aku ada duit RM10,000, aku dah belanja kau makan, aku bawa kau pergi sini, aku bawa pergi sini, kita pergi lepak sana sini. Sebab dia tak dapat lagi duit tu. Apalah dia ada duit RM10,000 tu buat sekali sampai masa dia dapat, dia pun diam, tak apa-apa. Nak cakap apa? Itulah yang pernah berlaku pada sebuah negara pasti berdengung pada satu ketika dulu. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul daripada golongan kamu sendiri yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahanmu, yang sangat inginkan kebaikan bagimu dan amat belas lagi penyayang kepada orang-orang yang beriman. Surah Taubah ayat 128. Dia tengok orang susah, dia pun rasa susah. Dia tengok orang tu ada halangan, dia nak selesaikan halangan orang. Itu masuk dalam golongan. Kemudian ayat ini mengajar kita bahawa pemimpin yang bersikap belas kasihan, penyayang, prihatin terhadap kebajikan masyarakat adalah bukti ketertinggian iman mereka. Nabi Muhammad SAW adalah contoh pemimpin berwibawa yang paling berjaya di dunia. Bagi dia berjaya menukar gaya hidup masyarakat jahiliah daripada kufur kepada beriman, permusuhan kepada persaudaraan, kekejaman kepada kasih sayang, pemalas kepada bangsa yang rajin. Tu Nabi ubah. Tu bayangkan, kufur kepada beriman. Bayangkan dulu tanam anak perempuan hidup-hidup mati. Tanam anak perempuan sebab tak nak jadi perempuan yang tak baik. Ditanam dulu.
Kemudian pemusuhan kepada persaudaraan. Tengok puak Aus dan Khazraj, kan? Nabi damaikan. Aus dan Khazraj ni berperang berpuluh-puluh tahun. Sampaikan lupa sebab apa dia berperang. Nabi tanya, kenapa kamu bergaduh? Dah lupa dah Rasulullah. Kamu janji perang, dia kata. Dia lupa dah bergaduh sebab apa. Kita gelak-gelak tapi hari ni berlaku dah. Berlaku dah. Hari ni, mak kenapa kita tak baik dengan dia? Dia bukan saudara dengan kita ke? Entahlah ni atuk kau dulu, tak tahu apa hal ni. Berlaku dah hari ni sebenarnya. Nampak tak? Kemudian kekejaman kepada kasih sayang. Nampak? Abu Sufyan nak penggal kepala Nabi. Daripada kecil cita-cita dia nak penggal kepala Muhammad. Akhirnya dia jadi orang kanan Nabi. Belia yang berjaya. Kemudian pemalas kepada bangsa yang rajin. Terdapat beberapa ciri pemimpin adil dan berwibawa. Pertama, seorang yang berupaya menjaga agama Islam dan mampu menegakkan syariat Allah, bukan menjadikan agama sebagai alat untuk dipermainkan, seperti sanggup menggadaikan agama untuk mendapatkan kuasa dan menjatuhkan lawannya. Jangan sekali-kali. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mereka yang jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah bumi, nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberikan zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang daripada melakukan perkara yang mungkar, dan ingatlah bagi Allah jugalah kesudahan segala urusan. Surah Al-Hajj ayat yang ke-41. Menubuat baik, ingat Allah banyak-banyak. Iman kana arjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Yang pertama, seorang yang berupaya menjaga agama. Jaga agama macam mana pun. Sibuk-sibuk macam mana pun boleh sampai ke surau, boleh sampai ke masjid. Adalah satu hamba Allah ni. Masa ni dululah ada satu hamba Allah ni. Dia wakil rakyat. Orang panggil dia berucap. Dia ni anak kepada ulama besar di Negeri Sembilan satu ketika dulu. Dah meninggal lah ulama tu. Ni anak dia. Sempatlah jadi wakil rakyat dalam sepenggal kot. Bila dia jemput dia berucap untuk menyampaikan ucapan dan merasmikan program, dia pergi ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih banyak Tuan Musi Majlis. Terima kasih ini. Okay, alhamdulillah saya seronok dapat datang hari ini. Maka dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim saya rasmikan ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, habis dah ucapan dia. Jangan tegur dia, apa pendek sangat cakap tu. Biarlah. Banyak cakap, banyak salah, banyak dosa. Biar aku cakap sikit. Kau suruh aku rasmi je lah. Kata. Tu ayat dia. Itu ayat dia. Unik lah. Dan begitu juga ada satu pemimpin. Bukan Islam. Tapi, dia ni Cina lah. Di Johor ni dulu lah. Saya ingat 10 tahun lepas ada kot. Saya diminta ceramah kat program tu. Dia datang. YB ahli parlimen ni datang. Di China. Bila dia datang, saya tak sebut parti mana, saya tak sebut lah. Bila dia datang, rupa-rupanya kata imam dekat tempat tu, di Simpang Renggam, Johor. Kata imam tu memang setiap program ceramah dia memang datang. Cina ni. Dia bukan datang menyampaikan hadiah saja, dia dengar ceramah sekali. Isra' Mi'raj, Maulud Nabi, tak kira, memang dia dengar. Dan setiap benda yang dia tak faham, dia catat, dia akan tanya imam, ni apa maksud dia? Ini apa maksud dia? Kata imam, dia kata, Ustaz doa je. Tu tak lama nak masuk Islam lah tu. Dan masjid paling banyak dapat peruntukan daripada dia. Solar panel, semua pasang. Lepas tu dia berucap, masa tu meraihkan bakal-bakal haji nak ceramah tu. Sebelum saya ceramah, dia ceramah dulu. Dia berucap dulu. Kepada semua jemaah haji, kita doakan semoga membawa pulang haji yang mabuk je. Mabuk kata ni. Saya kata pula mabuk pula kata. Saya kata, saya betul kan dah habis tu. Wabi bukan mabuk, mabrur. Oh salah. Salah. Bukan mabuk, mabrur. Oh mablul. Dia nak sebut payah. Tapi nampak minat gitu. Kan? Samsul Debat di Sarawak ni dengan Sabah paling ramai sekali non-Muslim kenal dia. Kan, yang Kristian pun minat dia. Ustaz dekat airport dia, Ustaz saya ni Kristian tapi saya minat Ustaz, bila kau nak mengucap nantilah, dia kata. Ramai yang suka. Keluar daripada restoran Laksa Sarawak, dia tegur saya, nak ambil gambar boleh, non-Muslim, nak ambil gambar boleh, perempuan ni. Boleh, tak salah orang. Tak salah, Adi Putra kan. Saya kata bukan. Dia ingat saya Adi Putra, lain macam betul kata. Bertukar pula lah kan.
Yang kedua, seseorang yang mempunyai, yang pertama tadi jaga agama. Adil ni. Jadi semua kena gagak lah ni. Kedua, seorang yang mempunyai al-quwah, iaitu kekuatan dari segi jasmani, spiritual, emosi dan mental. Kuat segalanya. So jaga kesihatan. Jangan makan sebarang makan. Hati-hati. Kan? Penceramah pun sama. Saya tak tahulah apa yang bakal dihidangkan selepas ni. Berdebar juga ni. Kan? Macam-macam makan. Macam-macam makan penceramah ni. Kadang PA saya dah cakap lah. Minta maaf ya. Samsul debat dia tak nak makan yang berat. Siapkan buah je. Tapi sampai dekat kampung-kampung tertentu tu, ini hajat orang kampung. Kepala kambing letak depan. Allahuakbar. Terpaksalah makan kan rezeki kan. Jadi bagaimana Al-Quran telah menjelaskan kisah dua anak perempuan Nabi Syuaib memintanya memilih pekerja mengembala kambing daripada kalangan yang kuat bekerja dan amanah. Ini kan lagi soal memilih pemimpin. Sudah tentu skop menanggung kerjanya lebih luas dan amanahnya sangat besar, memerlukan kekuatan semua sudut, bukan hanya pada kehebatan bercakapnya sahaja. Nampak? Kena ada kekuatan, keupayaan dia. Kan? Itu sebabnya kalau orang kampung tu ada kelebihan sikit tu. Kalau dia memang kampung bercampur dengan orang kampung, tu kelebihan. Orang bandar masuk kampung, dia pun tahu apa pun tidak. Tak boleh lah. Itu yang susah tu. Kan? Ketiga, seorang yang memiliki sifat takwa, kerana ciri inilah menjamin pemimpin berintegriti dan takut kepada Allah dan melaksanakan tugasnya. Dia takwa ni, takut kepada Allah. Buat salah, jangan, ni Allah Ta'ala tahu ni, jangan, ni Allah Ta'ala marah ni. Gitu. Kita tahu dah, jangan ni, kena jaga amanah ni. Kan? Okay. Jadi, kena jaga. Keempat, pemimpin itu mestilah amanah, adil dan tidak melakukan kezaliman atau diskriminasi kepada di bawah pimpinannya. Jangan kita susahkan orang. Kan? Adil bukan sekadar kata-kata retorik, tapi dibuktikan dengan perbuatan dan amalan. Retorik ni kadang-kadang tu yang disebut cakap tak serupa bikin, bikin tak serupa cakap, cakap-cakap tapi tak bikin-bikin. Ingat tak tu? Cakap tak serupa bikin, bikin tak serupa cakap, cakap-cakap tapi tak bikin-bikin. Kan? Hati-hati. Itu sebabnya kena tengok pemimpin ni yang dah terbukti dia boleh. Orang pun tahu track record macam mana. Kan? Ini masa ada peluang tak nak guna. Tu susah tu. Kan? Ni saya tak cakap sesiapa ni dekat mana, New Zealand ke mana, terlupa Australia ke, tentulah lebih kurang. Kan? Kena ambil peluang yang ada. Tuan-tuan jangan dengar orang yang tiba-tiba datang tempat kita, tiba-tiba lah dah ajar kita. Tuan-tuan jangan, hati-hati. Tuan-tuan jaga kampung-kampung kita ni. Jaga tempat kita. Kelima, pemimpin itu mestilah bertanggungjawab dan tidak sombong. Tak sombong, relax aja dia, selamba aja dia. Kan? Kadang-kadang datang pakai kempekat, dia datang. Allahu Akbar. Nampak? Orang pun tak sangka dia tu YB. Apa yang tu? Kan? YB ke tu? YB. Hello dia. Ya, ni macam saya dulu jadi penceramah. Orang tak sangka saya naik Aziah. Sampai ni halaunya saya daripada parking tu. Orang asam betul. Ada sekali saya ceramah dekat UTM Jalan Semarak dekat KL. Dia klaimnya kita saya. Kunci tayar. Pernah berlaku. Kan? Tapi sebenarnya itulah ciri pemimpin yang baik. Bukan saya, maksudnya orang yang merendah diri, bukan sombong-sombong. Kan? Tak usah sombong-sombong. Lagi kita merendah diri, lagi orang suka dengan kita. Macam contohlah, saya dengan tuan pengurusi, dengan tuan imam, kan kita duduk sama-sama kat kedai kopi. Tiba-tiba lalu satu kereta. Kan? Tin-tin. Oh, dia horn. Siapa pula ni? Dia punya horn. Lepas tu dia keluar. Dia main dia. Tahu tak rumah imam surau madrasah ni kat mana? Kalaupun yang marah yang dia tanya tu imam surau tu. Sila-sila imam tu kata, kau pergilah tanya orang lain. Kita orang tak tahu kata. Sebab apa? Hadapnya tak ada. Sombong sangat. Belagak. Kalau kami bertiga tadi duduk kat kedai yang sama, lalu seorang anak dara menunduk tepi meja menunduk. Perempuan anak dara tumpang lalu Bang Haji terangkap kopiah. Tumpang lalu Bang Haji, saya langsung tanya anak siapa tu.
Kita tak tanya dia kerja apa, gaji dia berapa, pangkat dia apa. Kita tanya anak siapa. Sebab adab. Jangan sombong-sombong. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Budi bahasa kena baik. Jangan sombong-sombong. Kan? Sombong-sombong tak ke mana. Hebat mana pun manusia tu dia tak boleh hidup sendiri. Betul tak? Tukang gunting rambut, mana boleh gunting rambut sendiri? Dia kena orang lain guntingkan rambut dia. Pakar bedah, boleh bedah perut sendiri. Bak ni pisau. Jat. Jantung teruk ni. Keluar. Mati dulu. Macam mana? Doktor gigi tak boleh cabut gigi sendiri. Boleh. Dia buka. Sini. Tak nampak. Melainkan kes-kes terpencil Mr. Bean. Mr. Bean ni dengan komik. Bengong cerita. Kan? Manusia jangankan hidup tak boleh hidup sendiri. Mati pun tak mandi sendiri. Ada orang mandi sendiri. Bak sendiri gayung tu. Lari orang kampung main-main. Dengan Tok Adi lagi. Berakhirlah episod Tanah Kubur pada tahun. Jangan sombong. Tak ke mana pun. Dulu rumah tu besar betul rumah ni. Sampai masa ada rumah lagi besar, orang tak peduli dah rumah tu. Kan? Kereta baru, berapa lama baru? Tiba-tiba ada baru. Tapi kita kat luar tu cantik tu. Cantik. Kan? Motosikal berapa lama baru? Sampai masa lama. Dulu ingat tak zaman RZ? Sebelum RZ tu RX. Teng yang 10. Kan? Lepas tu RZ. Sudah RZ catalyzer. Sudah RZ tak ada. Rupanya RZ tu mahal sampai ini. Tiba-tiba dah ada dah skuter pula. Geng-geng skuter aja pula. Macam-macam jenis akan ada. Handphone. Lagi pula. Hari ni kita beli. Esok dah keluar teknologi lagi baru lagi. Nampak? Sekarang zaman. Sekejap je. Tapi semuanya sementara. Suami, isteri sementara. Tu sebab jangan buat jahat sangat. Jangan garang sangat. Buat jangan. Lelaki balik lambat salah, balik awal salah. Tak balik lagi marah. Kan? Suami ni pun sementara. Menurut kajian, suami mati dulu tau. Jadi cuba buat baik. Berapa ramai persatuan ibu tunggal banyak. Mana persatuan bapa tunggal? Tak ada. Mana ada. Dia tak boleh buat persatuan. Persatuan bapa tunggal. Buat persatuan ni mati. Dan persatuan seorang mati. Dah tak ada ahlinya. Habis ahlinya. Buat apa? Ada sekali si ceramah dekat rumah warga Mas di Jempol. Pusat aktiviti warga Mas Pawai. Saya masuk dalam dewan dan tengok orang tu semua perempuan. Saya tanya, tak ada orang lelaki menyahut makcik. Lelaki habis mati dah. Menyahut makcik tu. Berair mata saya tergelak tu. Menurut tu seorang perempuan lemah lembut je dengan lelaki ni. Jangan. Betul. Orang perempuan nak masuk syurga senang. Jangan kekeras sangat. Suami malam tu imam ajak mengaji. Malam ni kita mengaji. Betul ke mam? Betul. Dia kata ngaji. Sonok pula. Panjang ni. Oh macam tu. Ni pendek ni. Oh iya ke? Okey. Baca. Sekali isyak. Isyak dah. Sekejap dia tak terasa. Lepas isyak kita ngaji lagi. Boleh ke mam? Boleh ngaji. Sonok ngaji. Sampai pukul 8.30 imam kata cukup lah tu. Esok kita sambung lagi ya. Oh kenapa pula mam? Tak ada lesen saya sampai 8.30 je. Imam tu kata. Yang tu saya ni pun tak tahulah lesen saya ada ke tidak ni. Dia kata saya dah seronok mengaji. Balik rumah bini. Asal lambat. Tu sahun suami. Asal lambat ingat rumah ni hotel. Abang mengaji tadi dengan imam. Baca pun berterabur. Tengok mulut dia. Sakit hati suami. Abang mengaji dengan imam tadi. Sudahlah dengan imam sesama kena kopi tak apa. La ilaha illallah. Kena bergaduh. Esok malam tu imam ajak mengaji lagi. Malam ni kita ngaji lagi. Tak dapat bang. Dah kena marah malam tadi bang. Main kali lah bang. Habis bila nak ngaji lagi tunggulah. Dah lupa-lupa esok kita ngaji lah balik. Malam tu lepas bagi salam. Bersemayam maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tunggu balik. Sampai rumah. Assalamualaikum. Salam. Awal balik hari ni. Tak semayang ke? Tak semayang lah cakap. Tu saya pesan kat orang lelaki. Mulai hari ni kalau balik rumah, kalau isteri tegur, awal hari ni bang, start motor, keluar balik.
Macam tu cara dia. Ke mana tu bang? Awal lagi kita keluar lagi. Lepas tu diam. Awak ni diam lah ni. Memang akan cakap kan bang keluar balik. Kata kan. Lemah lembut je orang perempuan. Betul. Kadang kita marah ni sampai bila? Kita marah lepas tu bila suami meninggal tahu pula sedih. Aduh, tak sempat tunaikan hajat arwah ni. Selalu cakap macam tu. Dekat KL tu ada tu. Suami dia nak sangat makan. Dia nak cakap makan tu dia punya susun ayat. Dia nak minta bubur je. Bubur nasi. Abang macam terasa apa tak? Terasa macam nak makan. Nak makan apa? Bubur. Punya takut dengan dia, bukan takut bini menakutkan. Bubur dia kata. Pergi beli kat makcik bawah tu. Belilah, sedih hati suami. Turun flat ni, tingkat 8 ni, turun lift, beli dekat makcik senah tu. Dah beli dekat makcik senah ni, naik atas macam mana terleka, tersepit kepala dekat lift. Langsung mati. Yang selamat bubur. Tahu nak nangis tu, tak sempat masa untuk arwah ni, ya Allah. Nampak menyesal. Yang jadi mangsa imam dengan makmum. 3 malam kena tahlil, bubur je ke? Makmum sama tanya, "Mam, malam ni bubur juga?" Macam tu lah nampak. Dia teragak kat arwah ni, dia kata kan. Masa arwah tu hidup, kau tak nak masak kan? Masak je apa yang dia nak. Jadi tanggungjawab, tidak sombong. Sabda Rasulullah SAW, ingatlah bahawa tiap daripada kamu adalah penjaga. Di setiap penjaga tanggungjawab tak ada apa yang dijaganya, dan seorang pemimpin itu bertanggungjawab tak ada orang yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari. Keenam, pemimpin hendaklah tegas dan berpegang teguh pada prinsip dan melaksanakan amanah, termasuklah berkaitan dengan penguasaan undang-undang, sekalipun membabitkan ahli keluarga, kawan ataupun lawan. Ketujuh, pemimpin hendaklah berakhlak baik, budi pekertinya, menjadi teladan yang baik dalam semua tindak tanduknya, dan bebas daripada kerosakan moral, jaga etika, jaga akhlak. Dan yang ke-8, pemimpin hendaklah menunaikan janji kepada orang bawahannya. Pemimpin yang mengutarakan janji dan pemimpin disenangi dan dipercayai, bukannya berdusta, berjanji palsu dan menghampakan orang bawahannya. Kalau menghampakannya, habis, jatuh kategori tidak adil. Dia dah janji, saya nak bagi ni, sampai masa tak boleh bagi. Masa tu macam-macam alasan. Habislah. Jadi kita kena fikir, apakah pemimpin yang bakal menjadi pemimpin yang kita nak pilih itu, adakah memiliki ciri-ciri dinyatakan, atau sebaliknya, jika salah percaturan, tergadailah agama, tergadailah juga maksud-maksud negara, dan kitalah yang bertanggungjawab. Dan diharamkan syurga bagi orang-orang yang menipu masyarakat secara keseluruhannya. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, sesiapa diamanahkan oleh Allah untuk memimpin rakyat, lalu dia mati. Pada hari dia mati dalam keadaan dia menipu rakyatnya, maka Allah telah mengharamkan syurga untuknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika menyampaikan ucapan perdana menggantikan Rasulullah SAW sebagai khalifah, menyeru umat Islam, "Wahai manusia, meskipun aku telah dilantik untuk memimpin kamu, tidak bererti bahawa aku yang terbaik di kalangan kamu semua. Jika kamu melihat aku berada dalam kebenaran, maka tolonglah aku. Seterusnya, beliau berkata, jika kamu melihat aku berada dalam kebatilan, maka luruskanlah aku. Taatilah aku selama aku taat mematuhi perintah Allah. Jika aku menerhaka kepada perintah Allah, kamu semua tidak perlu lagi mematuhi aku." Maka secara kesimpulannya, ada sebab Allah menyebut pemimpin adil sebagai yang pertama dalam hadis tadi. Amanah yang perlu digalas sebagai sangat besar. Tak kiralah sebagai insan tersebut sebagai pemimpin keluarga, ketua pentadbiran maupun ketua negara, semuanya dinilai sebagai pemimpin. Dan sebagai penutup, satu pantun. Ada beberapa pantun. Pantun yang pertama. Hijau menguning padi di sawah, tunduk berisi bagai nak rebah, pendirian kukuh tidak goyah, menghadap cabaran tidak gelabah. Itu maksud bagi pemimpin yang berwibawa. Kuala Lipis di negeri Pahang, jauhlah dari Tasik Bera. Jangan ditakuti jantannya orang, hidup mati di tangan yang esa. Maknanya jadi orang yang berani.
Pemimpin kena jadi pemimpin berani. Jangan takut menegakkan kebenaran. Ya? Jadi pemimpin yang pengasih. Apa pantunnya? Duduk jebat bersila panggung. Satria pembela paling terulung. Karam di laut jadi pelampung. Lumpuh di darat jadi pendukung. Mana bila masyarakat susah, ya susah sama-sama. Dia pengasih. Pemimpin yang amanah. Ini penting dengar ni. Makan sirih berulas pinang. Pinang berasal dari jertih. Meskipun hanya sehalus benang, tetap dijelaskan ke mana dialih. Maknanya amanah ni sampaikan sehelai benang, alih pun kena jelas. Kau alihkan ke mana? Apatah lagi duit yang hilang. Ke mana kau alihkan? Ke mana kau belanjakan? Dari mana dapat peruntukan? Ke mana dibelanjakan? Perlu diperjelaskan. Itu sebabnya dalam pembentangan belanjawan, dia ada tunjukkan berapa belanja, ke mana dibelanjakan, bagaimana actual ni macam mana. Audit pula buat, semakkan, betul ke tak betul. Dia buatkan audit bersih, dia kata. Kan? Dan kemudian, Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Hancur badan di kandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Sahlah kita bimbang. Kan? Orang akan ingat, apa tak ingat. Kalau orang ingat, ada yang tak ingat, itu soal nombor 2. Yang paling penting, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang terbaik untuk orang yang berusaha untuk bersikap adil. Macam disebutkan di awal tadi, ianya sukar, tapi bukan satu perkara yang mustahil. Buatlah, berusahalah buat yang terbaik yang kita boleh buat. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, rasanya cukup sekadar itu. Cakap terima kasih banyak. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut jasa baik pihak penganjur menyebut hari ini. Rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu saja daripada saya.